Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni sekali lagi kita dapat sama-sama kumpul, solat berjamaah dan menyambung siri kuliah kita, kitab idaman Penawar Bagi Hati. Muka surat berapa? 19. Surat 19 kan? Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Betul? Bawah tajuk apa? Tajuk besar kita? Oh, dan bermula mensyukuri nikmat kaki. Situ tajuk besar. Tajuk besar dia pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Situ tajuk besar kita pada menyatakan fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Kita baca dekat bermula mensyukuri nikmat kaki. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini. Bagaimana kita nak syukur nikmat kaki dan nikmat tangan? Bermula mensyukurkan nikmat tangan dan nikmat kaki. Nikmat kaki dan nikmat tangan, bahawa engkau pakai keduanya pada segala taat. Guna tangan dan kaki pada perkara-perkara yang taat. Tangan kita gunakan untuk bersedekah, tangan kita gunakan untuk menadah tangan, berdoa, tangan kita gunakan untuk angkat takbiratul ihram, kan. Kaki kita gunakan untuk berjalan ke masjid, solat berjamaah, menuntut ilmu. Itu nama dia menggunakan nikmat tangan dan kaki ke arah perkara yang taat. Itu nama dia syukur nikmat tangan, nikmat kaki. Ingat syukur ni menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ke arah tujuan apa nikmat tersebut dicipta. Yang tu nama dia syukur. Kan, mensyukuri nikmat tu. Engkau pakaikan nikmat tangan ini, nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat.
kan, dan pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Jaga tangan dan kaki daripada perkara maksiat. Tangan ni jangan pegang benda yang diharamkan. Tangan ni jangan buat, jangan menzalimi orang lain. Begitu juga dengan kaki, tak guna ke arah maksiat, ke arah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, jaga tangan dan kaki daripada maksiat dan guna tangan dan kaki ke arah taat. Itu nama dia syukur nikmat tangan dan kaki. Betul? Syukur nikmat tangan dan kaki. Maka jangan engkau menyakiti dengan kedua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak, menyakitinya. Jangan kita guna tangan ni ataupun kaki, kan, jangan engkau menyakiti dengan tangan engkau akan apa yang diharamkan pada syarak, menyakitinya. Contohnya menyakiti haiwan, kan, seksa haiwan, binatang ternakan, binatang, haiwan, itu kita gunakan tangan menyakiti sesuatu yang diharamkan, menyakiti dia. Kan, kita pergi seksa haiwan, kan, bakar lipas, bakar cicak, kan, menyakiti haiwan. Yang tu haram hukumnya. Betul? Jangan gunakan tangan ni untuk menyakiti sesuatu yang diharamkan, menyakiti dia. Ataupun kita menyakiti saudara kita, kan, menzalimi kawan kita, kita pukul dia tanpa hak, kan. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Macam ni, jangan kita gunakan dua tangan dan dua kaki ni untuk mengkhianati orang yang percaya dengan tangan dan kaki kita. Faham tak? Orang yang percaya tangan kita untuk menyimpan sesuatu harta, jangan kita khianat pula. Kan, kita khianat pula orang yang mempercayai tangan kita untuk menyimpan harta dia. Misalnya tangan kita untuk amanah terhadap suatu simpanan, kita khianati pula orang yang percaya dengan kita tu. Jangan. Contohnya, jangan kau khianat. Dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Dan jangan engkau tulis, dan jangan engkau pegang dengan dia melainkan akan apa ni? Dan jangan engkau pegang apa dia? Jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Kan, jangan engkau pegang tangan ni, kan, melainkan apa yang dihalalkan oleh syarak, memegang dia. Yang haram jangan pegang. Pegang yang halal saja. Yang haram jangan pegang. Contohnya, dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Kan, jangan engkau menulis dengan kedua tangan ni perkara-perkara yang dilarang untuk kita tulis. Kan, tulis perkara-perkara fitnah, tulis perkara-perkara adu domba, perkara-perkara mengumpat, jangan kita tulis dengan kedua tangan ni. Jangan kita gunakan dia memegang yang haram. Jangan kita guna dia untuk menulis sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syarak. Kan, daripada yang memberi mudarat akan orang Islam, menulis sesuatu yang memberi mudarat kepada orang Islam, penipuan, fitnah, kan, itu semua memberi mudarat kepada orang Islam. Contohnya, jangan guna ke arah yang diharamkan. Kita orang Islam ni kita nak damai, kan, bukannya kita nak jauhkan. Kalau menulis, kalau berkata-kata, biarlah yang mendamaikan di antara orang Islam. Contohnya, jangan. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, jangan tulis ilmu yang diharamkan seperti sihir. Jangan tulis, kan, ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Kan, Qul huwallahu terbalik, Fatihah terbalik, Surah An-Nas tulis terbalik, Bismillahirrahmanirrahim tulis terbalik. Itu semua sihir tu. Kan, semua sihir tu tulis terbalik. Lepas tu ada yang ditulis terbalik tu, lepas tu lipat buat tangkal.
Kan itu semua ilmu sihir, itu semua sihir tertolak. Kan abjad-abjad ni, ilmu-ilmu abjad, tak payah. Betul tak? Wafak kan, wafak kalau syubhah tu usah duk ambil lah. Kan wafak-wafak, tahu kan ilmu wafak? Tulis macam wafak wifik ni kan, petak-petak 4 segi lah, apa 3 segi lah tulis. Lepas tu lah apa yang ditulis kat situ syubhah, kita tak tahu apa dia yang ditulis ni, makna apa ni, huruf kenapa huruf terbalik, macam-macam benda-benda tu tak usah, tinggal jauh. Betul tak? Tinggal jauh benda-benda sihir, benda-benda yang diharamkan. Jangan tulis benda-benda sihir, jangan tulis, jauh. Dalam mazhab kita, orang yang mengamalkan sihir dihukum apa? Dihukum bunuh. Kan dihukum bunuh. Orang yang mengamalkan sihir, hukum dia bunuh. Betul? Tapi itu kan susah nak sabit. Kan kalau tak salah saya, dalam negara kita tak ada peruntukan undang untuk orang yang guna sihir. Kan tak ada peruntukan. Tak ada lah. Bawa dalam mahkamah, ni dia ni ada, ni nampak ni jarum, semua ada jarum, bangkai cicak, apa ni, macam-macam ni, semua benda-benda pelik semua ada ni. Nak patung semua ada. Tak boleh nak sabit apa-apa. Bukan boleh sabit apa-apa, bawa pergi balai pun, balai tak boleh jadi kes, tak boleh buat kes. Kalau saya tak salah lah undang-undang negara kita. Kan kenapa dengan patung? Bukan ada apa. Kan gambar, dan benda ni memang payah nak sabit lah, susah nak sabit. Kan? Sihir, ilmu yang diharamkan, sihir, bunuh, hukum dia bunuh. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Jangan kita guna kaki kita pergi ke kelab malam ke pusat perjudian ke, jangan, haram hukum dia. Kan pergi ke tempat yang haram. Dan kepada tempat orang yang zalim, kepada tempat orang yang zalim, kan, melainkan kerana darurah. Jangan kita guna kaki kita pergi ke tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurah, ada hajat. Orang yang buat zalim, kan, orang zalim ni, orang jahat ni jemput kita main rumah dia, tak usah pergi. Jangan pergi. Orang zalim, orang jahat ni, kan, roboh rumah orang tu, buat pasal yang orang tu kutip, makan duit orang macam-macam, dia jemput kita pergi rumah dia, tak usah pergi. Kan, melainkan kerana darurah, ada darurah, terpaksa pergi. Kalau kita tak pergi, keluarga kita dibunuh misalnya, kan, itu darurah, tak apalah. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat. Gerak dan diam kita ni, itu semua sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Kan, tangan kita, kaki kita dapat bergerak, itu semua nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat. Kan, maka gunakan gerak dan diam kita ni untuk taat. Kan, kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, supaya engkau ni di kalangan orang yang tahu nikmat Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tu. Kan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah kamu. Kan, kita guna tangan kita ni ke arah kebaikan, Allah Ta'ala bagi kesihatan tangan. Kita gunakan kaki kita ni ke arah kebaikan, taat, Allah Ta'ala bagi kesihatan pada kaki. Macam itulah, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kan, bila kita guna nikmat kita tu ke arah kebaikan, ke arah taat, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Allah Ta'ala tak cabut nikmat tu, nikmat tangan dan kaki. Dan apa-apa pun saja, semua macam itulah. Apa-apa pun nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita syukur dengan menggunakan dia ke arah taat. Itu diharap berkekalan nikmat tu Allah Ta'ala bagi kat kita, terus berterusan. Allah Ta'ala tak cabut nikmat tu, kan, tak cabut nikmat tu. Betul lah. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, kan, dan sebab bagi bertambahnya nikmat. Syukur tu pengikat nikmat. Nikmat tak lari kat kita, kan, dan sebab bagi bertambahnya nikmat. Jadi kita nak
kita nak nikmat kita bertambah, kita nak nikmat kita tu berkekalan, terikat, ada dengan kita. Cara dia apa? Cara dia mensyukuri nikmat tersebut. Apa dia mensyukuri nikmat tersebut? Menggunakan nikmat itu ke arah taat, ke arah kebaikan. Yang tu nama dia syukur. Bila kita syukur, kita tambat nikmat tu kat kita, dan sangat-sangat besar diharapkan nikmat itu bertambah. Sebab apa? Sebab kita bersyukur. Betul tak? Sebab kita bersyukur. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Gerak dan diam kita ni jangan kita gunakan ke arah maksiat. Gerak dan diam kita ni jangan kita gunakan ke arah maksiat. Betul. Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Kafir akan nikmat ni engkar. Dia apa ni? Dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Dia tak guna nikmat tu ke arah tujuan Allah Ta'ala cipta nikmat tersebut, tapi ke arah sebaliknya, yang Allah Ta'ala engkar. Kita guna nikmat yang Allah bagi kita ke arah kemungkaran, ke arah maksiat. Itu nama dia kufur nikmat. Kan? Jadi gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni ke arah kebaikan, ke arah taat. Itu nama dia mensyukuri nikmat. Kalau kita kufur nikmat, risaulah nikmat tu dicabut. Kan nikmat Allah Ta'ala tu cabut, Allah Ta'ala cabut ni dan tak bertambah. Macam tu lah. Jadi syukur dengan cara menggunakan nikmat Allah Ta'ala bagi tu ke arah taat. Kan, ke arah taat. Itu mensyukuri nikmat. Macam tu lah. Dan ketahui olehmu, dia ada satu lagi sebuah hadis. Kan, ada sebuah hadis, apa nama, innallaha khalaqa adama ala 360 mafsal. Allah Ta'ala menjadikan kepada anak Adam ni 360 sendi. Ni, seluruh badan kita ni ada 360 sendi. Kan, ada 360 sendi. Fa idza sabaha Allah wa hamidallah wa kabbarallah wa qala la ilaha illallah, kan, wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar bi'adadi hadhihi sulamiyat, kan, wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Kan, dan apabila, ingat, setiap anak Adam Allah Ta'ala ciptakan pada dia 360 sendi. Kira lah, ni sendi kat jari ni ada berapa dah? Ni satu jari, ibu jari besar ni ada berapa sendi? 2 dah sendi. Kat sini 3, kat sini 3, campur lah. Semua ada 360 sendi. Ni sini sendi lagi. Sini ada berapa sendi ni kat leher kita ni? Sini satu sendi, sini sendi lagi. Ada 360 sendi. Rasulullah kata, Allah Ta'ala menciptakan anak Adam 360 sendi. Bila dia bertasbih kepada Allah Ta'ala, kan, bila dia mengucap tasbih subhanallah, apabila dia mengucap alhamdulillah, apabila dia bertakbir Allahu Akbar, dan apabila dia berkata la ilaha illallah, kan, dengan sebanyak bilangan sendi-sendi yang ada pada dia, iaitu 360, kan, faqad zahzaha nafsahu minan nar, maka sesungguhnya dia telah menjauhkan diri dia daripada api neraka. Itulah apa dia? Subhanallah sebanyak bilangan 360, iaitu sebanyak bilangan sendi yang ada pada dia. Kan, hamidallah artinya menyebut alhamdulillah, kan, sebanyak 360, sebanyak bilangan sendi yang ada pada dia. Wa kabbarallah, dan apabila dia takbir, kabbarallah Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar sebanyak sendi yang ada pada dia 360. Kan, 360 kali takbir Allahu Akbar. La ilaha illallah pun, kan, 360 kali. Kan,
Wa amara bil ma'ruf, dan dia menyuruh pada kebaikan sebanyak 360 kali. Kan lebih banyak lagi bagus lah. Wa nahaa 'anil munkar, dan dia mencegah kemungkaran sebanyak bilangan sendi yang ada pada dia. Kan apa balasannya? Waqad zahzah nafsahu 'anil nar, sesungguhnya dia telah menjauhkan diri dia daripada api neraka. Kan sendi yang ada ni, kan. Lalu banyak ni, kan. Tasbih 360, subhanallah 360, tahmid alhamdulillah 360, takbir Allahu akbar 360, la ilaha illallah 360, menyuruh kebaikan 360 kali, menegah kemungkaran, mencegah kemungkaran 360 kali, sebanyak sendi yang ada pada dia ni. Kan banyak tak? Banyak tak? Menyuruh kebaikan dan juga melarang kemaksiatan, kemungkaran 360 kali. Agak banyak juga lah, kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa yakfi min dhalika raka'atan tarka'uhuma min ad-duha. Kan kata sallallahu alaihi wasallam, memada, cukuplah dengan semua itu, tasbih, takbir, kan, tahlil, la ilaha illallah, menyuruh kebaikan, menegah kemungkaran, cukup semua tu dengan apa? 2 rakaat duha. 2 rakaat duha dah cukup. Contohnya buat 2 rakaat duha. Itu semua mensyukuri nikmat yang Allah Taala bagi kita. Nikmat sendi yang ada kat kita 360. Macam mana mensyukuri nikmat sendi? Di antaranya 2 rakaat duha. Kan 2 rakaat duha. Nikmat sendi yang Allah Taala bagi. Contoh. Jadi kita bersyukur nikmat sendi. Tak ada sendi payah. Tak ada sendi nak lipat tangan ni tak boleh. Ni nak suap tangan tak boleh. Nak sendi lah, sendi. Gerak kita ni daripada sendi. Sendi. Gerak kita ni. Tak ada sendi cacat. Kan? Kan? Syukur nikmat Allah Taala bagi. Kan? Palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Kan, artinya jauhkan segala gerak dan diam kita itu kepada maksiat. Jangan, tapi gunakan gerak dan diam kita itu semuanya ke arah Tuhan, supaya kita ni tak termasuk di kalangan orang yang mengkufuri nikmat Allah Taala. Contohnya, di antaranya untuk mensyukuri semua yang ada dekat seluruh badan kita ni, nikmat sendi, kan banyak sendi, melakukan 2 rakaat duha. Kan 2 rakaat duha itu dah memadai untuk mensyukuri nikmat sendi yang Allah Taala bagi kat kita. Artinya tiada syukur akan dia, kan, tiada syukur akan dia. Maksudnya orang yang kafir nikmat ni tidak bersyukur akan dia, iaitu nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Itu maksud orang yang kafir akan nikmat. Artinya orang yang tidak mensyukuri akan dia, iaitu tidak mensyukuri nikmat. Kan nikmat Allah Taala bagi ni kita tak syukur. Itu nama dia kafir akan nikmat, kufur. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa bersengatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu. Kan, maka apabila kita ni tidak mensyukuri nikmat, kan, kufur nikmat, kan, itu semua adalah sebab bagi ditinggalkan nikmat itu. Itu semua antara sebab nikmat tu meninggalkan kita. Kan, apabila kita tak syukur nikmat tu menjadi sebab nikmat tu lari daripada kita. Syukur nikmat sebab nikmat tu terikat dengan kita. Kufur nikmat tu sebab nikmat tu lari daripada kita. Contohlah. Jadi syukurlah nikmat. Itu. Syukur nikmat menjadi sebab nikmat tu terikat dengan kita. Kufur nikmat menyebabkan itu jadi sebab nikmat tu lari daripada kita. Dan juga sebab bagi seksa bersengatan, seksa yang bersengatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah, kan, iaitu pada hari akhirat lah, kan, akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh tangan, kan,
apa yang dilakukan oleh, macam mana tu, pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu, dengan barang yang ada mereka itu mengejarkan akan dia di dalam dunia daripada kejahatan. Betul tak? Jadi apa nama, bila di hari akhirat nanti, kan tangan dan kaki semuanya akan menjadi saksi, akan bercakap, ya Allah, dia guna aku untuk pergi ke masjid, ya Allah, dia guna aku untuk pergi ke pusat perjudian. Tangan kata, ya Allah, dia guna aku untuk takbiratul ihram. Tangan kata, ya Allah, dia gunakan aku untuk berjudi misalnya. Tangan dan kaki ni akan menjadi saksi. Kan? Itu lidah mereka itu lidah tangan dan kaki akan bercakap. Kan? Lidah kita ni yang sekarang ni dah terikat, terkunci, tak boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami patri, tutup mulut-mulut mereka untuk bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Betul? Betul tak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami pertuturkan tangan-tangan mereka. Tangan mereka boleh cakap, tukallimuna aydihim. Wa arjuluhum, kan? Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan tangan-tangan mereka bercakap, kaki mereka pun akan bercakap, kan, apa yang mereka lakukan. Tangan ni semua akan cakap ni. Tangan akan menjadi saksi, ya Allah, dulu di dunia dulu dia mencatat ilmu, dia guna aku untuk mencatat ilmu. Akan cakap tangan ni, ya Allah, di dunia dulu dia gunakan aku untuk menadah tangan berdoa kepadamu. Dia akan cakap, ya Allah, di dunia dulu tangan ni dia gunakan aku untuk berjudi misalnya. Dia akan jadi saksi. Kaki pun sama juga, kan? Itu di hari akhirat besok. Ni dekat sini dah tak ada cakap, kunci. Tangan kita ni bercakap, kaki kita bercakap, akan bercakap apa yang kita buat. Kan? Kaki kita, ya Allah, betul dia guna aku ni untuk pergi ke masjid. Kan? Kaki kita, ya Allah, dia guna aku ni untuk pergi ke tempat maksiat. Kan? Ke dandut. Dia guna aku untuk pergi dandut, ya Allah. Kan? Kaki ni akan cakap. Kecuali bila bertaubat. Taubat dia tak jadi saksi lah. Kita bertaubat, kaki kita dah tak jadi saksi ke arah apa-apa dosa yang kita buat. Kan? Jaga. Macam tu lah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Semuanya akan cakap nanti di akhirat besok. Sama juga lah dengan bumi pun. Bumi yang kita pijak ni kan, kita ni buat maksiat ke, buat taat ke, semuanya atas bumi. Semuanya atas bumi. Kan? Itu Allah Ta'ala sebut apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita perkhabaran mereka. Bumi ni akan cerita habis. Semuanya akan jadi saksi ni, apa yang kita buat. Kan? Ya Allah, dia guna aku, dia duduk atas aku untuk mendengar ilmu. Ya Allah, dia pijak atas aku. Di sinilah, di atas aku inilah dia berbuat maksiat pada engkau. Semua akan jadi saksi bumi. Kan? Macam tu lah. Jaga. Habis. Dan tangan mereka dan segala kaki mereka dengan barang yang ada mereka itu mengejarkannya di dalam dunia daripada kejahatan. Akan jadi saksi. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan. Apa yang 7? Yang 7 apa? Tangan, kaki, lidah, apa lagi? Telinga, mata, perut, kemaluan. 7 ha? Jaga.
jaga. Ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Kan, jaga anggota 7 ni daripada maksiat dan menggunakan dia kepada kebajikan, kepada ketaatan. Kan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan racun daripada segala perangai. Kan, yang celah. Kan, jadi dia kata ketahui ilmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7. Nak jaga anggota mata, tangan, kaki, kemaluan perut semua ni daripada segala kejahatan, dan nak guna semua anggota 7 ni ke arah kebaikan, tak sempurna. Kan, tak akan sempurna keduanya. Nak guna ke arah kebaikan dan juga nak jaga daripada segala maksiat, tak akan sempurna melainkan dengan cara membersihkan kotoran, racun daripada segala perangai yang celah. Membersihkan membersihkan jiwa kita ni daripada perangai yang tercela. Barulah sempurna anggota 7 ni melaksanakan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Kan, macam mana kita nak jaga anggota 7 kita ni daripada meninggalkan larangan dan melakukan yang taat? Macam mana? Tak akan sempurna melainkan setelah jiwa kita bersih daripada kekotoran, daripada racun dia, segala perangai yang celah seperti riak, takabur dan dengki dan kikir dan lainnya. Kan, bukan racun lah, raja. Kan, melainkan dengan membersih rajanya. Ni kat sini hati ni. Jadi kita nak pastikan anggota 7 kita ni guna ke arah yang taat. Kita nak pastikan anggota 7 kita ni nak guna ke arah melakukan yang taat dan meninggalkan maksiat, tak akan sempurna melainkan kita bersihkan raja ni. Ni raja ni, kita bersihkan dia daripada segala perangai yang celah, riak, takabur, dengki, kikir dan lainnya. Jadi betul-betul nak sempurna, terjaga anggota 7 daripada melakukan maksiat, dan anggota 7 ni dapat melakukan taat dengan lancar. Semua ni dapat kita lakukan setelah dapat kita buat dengan sempurna, dengan lancar setelah apa? Setelah raja ini bersih daripada perangai-perangai yang tercela. Macam tu. Kalau tidak, susah, tak sempurna, tak lancar. Kan, anggota 7 ni nak buat taat tak lancar, anggota 7 ni nak mengelak maksiat pun tak lancar, tak sukar, tak sempurna, tak boleh. Kan, nak bagi lancar, nak bagi sempurna macam mana? Ini, yang ni bersih, yang ni bersih, semua pun bersih, mudah. Kan, idza soluhat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kan, bila baik dia, baiklah seluruh anggota dia. Kan, seluruh jasad dia. Apabila jahat dia, jahatlah seluruh badan dia, jasad dia. Kan, ni kat sini ni, bersih yang ni okey, mudah yang lain, mudah, sempurna. Kan, sempurna. Kalau tidak semput. Kalau tidak semput, payah. Semput lah kita kata, tak sempurna. Kan, buat yang baik. Kan, anggota 7 ni nak laksanakan yang taat, anggota 7 ni nak meninggalkan yang maksiat, semput, tak sempurna. Nak pastikan sempurna, ini bersih, raja dia ni bersih. Kan, jantung hati. Apa dia ni? Jantung. Kan, jadi mula kat sini lah, bersih kat jantung sini. Yang ni bersih, tangan senang nak buat taat dan senang meninggalkan maksiat. Kaki macam tu jugalah, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, semuanya mudah nak buat yang baik dan nak meninggalkan yang maksiat. Kan, apabila jantung bersih. Kan, jantung hati ni bersih. Kan, macam ni, 2 jari di bawah susu. Situ kedudukan dah. Kan, 2 jari jantung.
Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Ni qalbu ni sini. Jantung tu yang berdenyut tu, batin dia. Bukan yang denyut tu, batin yang denyut tu. Kan? Jantung. Jadi kita ni nama dia apa? Jantung ke hati yang sebenarnya? Ha? Jantung. Yang sebenarnya nama dia jantung. Kan? Jantung. Qalbu dalam bahasa Arab jantung. Kan? Hati ni bahasa kita je lah. Kan? Bahasa kita je lah panggil hati. Kan? Berbisik dalam hati ke berbisik dalam jantung? Berbisik dalam hati. Waktu tu bila kita sebut hati, maksud kita hak ni. Padahal hak ni bila kita tanya apa dia? Jantung ke hati? Jantung. Kan? Tak apa, tu bahasa. Kan? Bahasa sahaja. Jantung. Kan? Ni heart attack. Serangan jantung ke serangan hati? Serangan jantung. Kan? Jantung. Berbisik dalam jantung. Senang cerita jantung hati lah senang. Jantung hati dua-dua masuk. Kan? Itu bahasa tak ada masalah. Kan? Batin dia tu jaga. Batin dia. Kan? Jadi hak ni nak tangan nak buat taat sempurna, kaki pun nak buat taat dengan sempurna, mata, telinga, perut, kemaluan semua buat taat dengan baik, tak semput, mudah. Kan? Begitu juga nak meninggalkan yang maksiat dengan mudah, tak semput dan sempurna. Bila apa? Bila yang ni bersih, raja dia bersih. Kan? Raja dia bersih kat sini. Yang ni bersih mudah. Contohlah. Hitam payahlah. Kita bila buat dosa satu titik naik. Dosa satu titik naik. Cara nak bersih dia cepat-cepat istighfar, taubat. Kan? Buat dosa cepat-cepat istighfar, kita padam balik. Kalau kita simpan, buat dosa biar penuh bintik hitam kat dalam. Kan? Kalau bedah, doktor tengok tak nampak bintik hitam tu. Dia batin. Dia benda batin. Kan? Bukan yang zahir, yang fizikal ni, yang batin tu. Kan? Yang batin tu doktor bedah cari tak jumpa. Takkan jumpa. Itu rahsia. Sampai sekarang pun kita tak tahu macam mana. Ataupun disebut apa? Disebut roh. Kan? Tak ada siapa tahu. Qul ruh min amri rabbi. Katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku. Tak tahu. Kat sini lah semua ni. Inilah punca ni. Sini baik, semua baik. Sini jahat, semua jahat. Itu noh. Ada orang kata biarlah tak tutup aurat pun, yang penting hati baik. Biarlah mulut jahat pun, yang penting hati dia ni, mulut aku je yang kasar jahat tapi hati baik. Kata yang tu nah. Tak. Kalau hati baik, apa dia? Kalau hati baik, mulut dia baik. Kan? Ni mulut, kalau hati dia baik, mulut dia baik. Mulut dia tak berkata kasar. Kan? Tak mengata orang, tak menyakiti hati orang. Mulut dia elok kalau hati dia baik. Betul lah. Dan padanya, pada jantung ni, kan, ada apa soalan? InsyaAllah. Kalau perasaan iri hati macam mana? Ya? Perasaan iri hati. Iri hati ni kita nak panggil apa? Dengki je. Iri hati dengki je. Dengki ni macam ni. Dengki ni dia daripada sini juga. Kan? Dengki ni apa dia? Dia tak suka melihat kawan dia dapat nikmat. Itu dengki. Dia mencita-cita nikmat kawan dia hilang. Yang tu dengki. Dia suka kalau nikmat saudara dia hilang. Itu nama dia dengki. Kalau nikmat kat saudara dia tu tak ada, sama ada nikmat tu datang kat dia ataupun hilang terus, tak ada terus, yang tu nama dia dengki. Kan dalam Arab sebut hasad. Kan dalam bahasa kita
Bahasa kita panggil apa, hasad dengki ke, kadang-kadang boleh juga kot dengan iri hati. Kan? Dengar, mencita-cita nikmat orang lain hilang dalam hati kita ni. Walaupun kita tak bertindak ke arah tu, walaupun kita tak bakar kedai kawan tu, walaupun kita tak pergi jumpa pemoh siam ke, kan, bagi orang tak nampak kedai dia ke, walaupun kita tak bertindak ke arah tu, tapi ada dalam hati suka kalau nikmat korang tu hilang, nikmat orang kawan kita tu hilang. Itu nama dia dengki. Dengki ni dosa. Satu dosa. Iyyakumul hasada fa innahu iyyakumul hasada. Jaga-jaga kamu daripada dengki. Kan? Macam mana disebut? Fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul kama ta'kulun narul khataba. Kan? Jaga-jaga kamu daripada dengki. Sesungguhnya dengki itu memakan hasanat, memakan pahala kebaikan kita tu sebagaimana api memakan kayu, makan kayu yang kering. Kan? Macam itulah macam mana api makan kayu yang kering tu, begitu jugalah dengki tu makan memakan pahala kita, menghapuskan pahala kebajikan kita. Itu dengki. Kan, jaga dengki. Mencita-cita nikmat orang lain hilang. Kan, dengki. Kalau niat di hati, dia mengatakan sekolah ni. Sedetik niat pun dalam kategori bahaya juga. Macam mana niat? Macam mana? Niat di hati kita tu, sebulan tu kita mengatakan buat tak elok lah. Kita kata dia benda tak elok. Niat di hati tu, detik ayat keluar tu, amalan pun tak boleh ke kan? Macam mana kita kata dekat seseorang, mengata dekat seseorang yang tak elok dalam hati. Oh, macam tu. Detik-detik dalam hati dia. Dia macam ni. Amalan dia tu macam mana? Itu barangkali termasuk dalam sangka buruk, suuzon. Bercakap yang kita menganggap tak elok pada seseorang. Kan, suuzon. Dia macam ni. Kalau terdetik prasangka buruk pada seseorang, kan, prasangka buruk, cara dia kita tangkis, nafikan dalam hati tu. Nafi. Kan, kalau kita mengiyakan, yang tu nama dia suuzon, dosa lah. Kan, kita mengiyakan, cara dia kita nafi lah suuzon. Kan, kita kata ke orang istighfar, kan, kita nafi suuzon tu. Suuzon ni kalau kena tempat tak apa, jangan tak kena tempat. Kan, kita nak jaga hati semua ni. Dengki tu bahaya tu. Dia lagi satu dia panggil ghibtah. Dalam bahasa Arab panggil ghibtah, iaitu kita tengok orang lain lebih, kita nak lebih, kita pun berusaha supaya lebih, supaya sama dengan dia ataupun lebih pada dia. Yang tu tak apa. Yang tu bukan hasad dengki. Itu Arab panggil ghibtah. Kalau bahasa kita nak panggil apa? Kan, macam tu lah. Yang tu tak apa. Kita tengok kawan tu berniaga maju, dalam hati kita tak puas hati, kita pun berusaha supaya maju macam dia juga ataupun lebih pada dia. Itu tak apa. Tanpa ada dalam hati supaya nikmat kawan kita tu hilang. Kalau ada dalam hati supaya nikmat kawan kita tu hilang, yang tu dengki . Ni tak ada. Dia tak ada dalam hati dia supaya nikmat kawan kita tu hilang. Tak ada. Cuma dia nak kejar, dia nak bagi sama dengan orang tu ataupun lebih. Yang tu tak apa. Kan, yang tu tak masuk dalam yang tercela di sisi syarak.